Gua rasa highway ni korang tahu kot. Pernah dengar tak? Highway Karak. Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay. So hari ni, cerita seram kita dah buat. Cerita pasal puasa dah buat. Aku dah tak tahu lagi nak buat apa puasa ni. Alright, bukan. Untuk hari ni kita nak berkongsi sikit tentang satu kisah sebuah lagu ni yang aku baru jumpa. Aku tak tahulah korang dah pernah dengar ke tidak pasal kisah lagu ni, tapi pada aku benda ni sangat-sangat barulah. Alright, sebelum aku nak teruskan aku punya orang kata apa, perincian tentang lagu ni, korang yang mana dah masuk tu terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe button, like dengan share, tekan sekali bell notification macam biasa. So sebelum kita nak mulakan apa perincian yang aku nak masukkan dalam lagu ni, korang, aku rasa semua orang tahu kot pasal lagu ni, tapi tak tahulah, mungkin budak-budak baru tak pernah dengar. Tapi tak apa, korang dengar dulu. Eka Mantra, Pusara di Lebuh Raya. Dalam perjalanan ini menuju destinasi, berbagai lebuh raya dilalui. Perjalananku terhenti di lebuh raya ini, terpandang pusara dia menyepi. Aku percaya semua orang kenal tentang kewujudan band Eka Mantra ni. Satu band yang agak legend sebenarnya, di samping macam kita pernah dengar pasal Wings, Search, Left Handed, lagi banyaklah time-time tu dengan BPR kan. So Eka Mantra ni adalah salah satu band yang agak masyur pada tahun 1980 lebih itulah, di zaman-zaman rock tu kan. Alright, so aku nak cerita dulu. Lagu Pusara di Lebuh Raya ni adalah sebuah lagu yang diambil daripada album, pembikinan album pada tahun tersebut 1989 yang berjudul Satu Tekanan Irama. Kenapa tajuk album tu Satu Tekanan Irama? Okey, aku bagi korang simple. Band dia nama apa tadi? Eka Mantra kan? Okey, Eka Mantra ni adalah satu orang kata words yang bombastik yang dalam sebenarnya. Tapi kalau korang nak tahu maksud sebenar Eka Mantra tu sendiri adalah satu tekanan irama. Itu maksud dia lah, masuk brand pula, masuk band tu. Sebab pelik lah kan, kalau dipakai nama Satu Tekanan Irama tu. Okey, kita nak persembahkan lagu Pusara di Lebuh Raya daripada kumpulan Satu Tekanan Irama. Macam tak sedap, dia macam tak profesional lah, dia tak komersial lah. So dia komersialkan sikit, so dapatlah nama Eka Mantra tersebut. Alright, and Satu Tekanan Irama ni merupakan satu-satunya album Eka Mantra pada tahun tersebut, disebabkan 89 dia keluar album, 90 vokalis utama dia which is Rahmat, bukan Rahmat Mega, ni Rahmat Eka Mantra, orang lain berbeza jangan keliru, mengundurkan diri daripada kumpulan tersebut lah. Adalah dia punya journey sendiri kan, nanti itu cerita lain lah. So terhasilnya lagu Pusara di Lebuh Raya ni sebenarnya datangnya daripada satu kisah yang meragut hampir 11 orang pada waktu tersebut. So ada satu insiden yang di mana aku nak berkongsi dengan korang pada malam ni. So bagi peminat lagu ni, mungkin ada yang dah tahu tentang kisah yang telah pun berlaku pada tahun 1990. Kisah ini melibatkan beberapa orang anggota polis di bahagian FRU, di mana mereka sebenarnya dipanggil untuk menjalankan Ops Musang yang berada di Terengganu. Okey, kita selami sikit tentang kronologi tentang kisah yang berlaku sehingga terciptanya lagu ini dan diinspirasikan tentang kisah perginya kita punya perwira negara pada waktu tersebut. Okey, pada tahun 1990, pada tanggal 28 Februari, di hujung Februari tu, 28 Februari 1990, di mana anggota-anggota FRU ni, diorang ada dua grup tau. Okey, grup diorang dibezakan dengan Trup 4C dengan Trup 4B. Okey, ketika waktu tu diorang ni sedang menjalani latihan di Pulapol. Tiba-tiba salah seorang daripada diorang punya ketua datang ke arah dua kumpulan ni, and dia kata, "Squad!" Lebih kurang macam tu lah kan, bagi penerangan pasal Ops Musang yang akan diorang jalankan pada beberapa hari lepas tu. Okey, Ops Musang ni dia akan berlaku di Terengganu. So selepas penerangan diberikan,
Timbalan Ketua Unit Truck 4C pun memberi arahan bahawa dia punya skuad ni perlu bergerak daripada dia punya tempat ni untuk menuju ke Terengganu untuk ops musang tersebut lah. Alright, so untuk pengetahuan korang, latihan yang diorang tengah buat ni adalah untuk diorang uji kepatasan dan juga kecekapan dan juga ketepatan masa diorang untuk sampai ke tempat kejadian lah, tempat ops musang tersebut, dan dipersiapkan untuk bertolak ke Terengganu pada hari tersebut. And ini merupakan kali ketiga, tak silap aku, Department FRU ni mengadakan latihan tersebut untuk betul-betul memastikan truk mereka sampai dalam keadaan seperti dirancangkan. So latihan, tiba-tiba siren di balai berbunyi, dan itu menandakan bahawa truk 4C harus bersedia dan juga terus berada dekat kompartmen masing-masing untuk dilepaskan perjalanan mereka ke arah Terengganu. So selepas semua benda dah siap pada waktu tersebut, sebenarnya dia macam time tu dah siap apa semua kan. Sebenarnya kat situ ada sedikit kesilapan yang telah berlaku daripada segi penjadualan. Sebab apa? Sepatutnya yang bertolak ke arah Terengganu tu bukan Truck 4C, tetapi Truck 4B. Kalau ikutkan betul-betul ikut jadual, Truck 4C ni, diorang ni sepatutnya berkawal dekat Kuala Lumpur untuk orang kata ada anything kes kecemasan ke, ada orang memberontak ke pada waktu tu, inilah dia punya backup. Diorang punya orang kata apa, army yang dah duduk, bukan BTS tu ini yang betul-betul army seramai 57 orang anggota tak silap aku untuk Truck 4B tu. So dia pun macam okey lah, tak apalah kan, benda dah buat dah pun, benda dah ready dah pun. So diorang pun tak ada hal, 30 minit diorang dah bersiap apa semua tu, diorang tak buang masa, diorang pun packing barang terus. And pada pukul 1 petang, tepat 1 petang pada waktu tu, mereka pun berangkat ke tempat mereka masing-masing. Maka bergeraklah mereka daripada Pulapol tu menuju ke Terengganu dengan menaiki 2 command vehicle pada waktu tu. Satu Land Rover, satu truck kecil Volvo pada waktu tu, dan juga satu truck 1 tan yang berisi dalam 22 orang anggota FRU pada waktu tersebut. Alright, so diorang pun bergerak daripada KL tu untuk menuju ke Terengganu melalui highway yang agak seram dan juga pelbagai cerita. Aku rasa highway ni korang tahu kot. Pernah dengar tak? Highway Karak. Diorang lalu highway Karak tu and menuju ke Terengganu. So pada waktu tu diorang punya constable Muhammad Azhari Cik yang berusia 54 tahun berada di vehicle command yang kedua. Dia berada dekat belakang lah, sebab dekat depan tu vehicle command 1 tu adalah satu truck 22 tan, besar now, 2 tan yang berisi 22 anggota FRU yang macam aku cakap tadi lah. So mereka pun pada jam 2 petang sudah pun memasuki highway Karak tersebut melalui terowong Genting Sempah. Macam aku cakap tadi, dia punya constable ni Azhari Cik tu tadi kan, biasalah duduk dalam truck kan. Bila kau duduk dalam truck polis ni, kau mana nampak apa yang jadi kat depan? Sebab depan tu kan macam dihalang kan, and then diduduk belakang. And pada waktu tersebut, menurut Azhari Cik tu, dia kata ketika dia macam tengah leka tengok pemandangan apa semua tu, tiba-tiba terdengar satu dentuman yang sangat-sangat kuat datangnya daripada depan truck yang di tengah naik tu. Dia pun macam, ish, bunyi apa tu kan? And then tiba-tiba kereta tu berhenti. Bukan kereta lah, truck tu emergency brake, and dia macam jam kejap. Dia terperanjat dengan bunyi tersebut. And then dia tak buang masa, dia terus berlari keluar daripada dia punya kenderaan. Dia melompat keluar and dia berlari ke arah bunyi jeritan dan lentuman tadi. And apa yang membuatkan dia tersentak and terkaku pada waktu tu adalah di mana dekat depan dia, lepas dia dah turun daripada truk dia tu, dia terlihat satu kemalangan yang sangat-sangat dahsyat yang melibatkan hampir 12 kenderaan pada waktu tersebut. Depan dia tu tadi kan dia follow 22 anggota yang berada kat dalam satu truk 2 tan kan, tadi aku cakap kan. Kau bayangkan dia turun daripada truk tu tadi depan dia elok je, tapi truk tu sekarang terperosok dekat bawah satu bas ekspres yang dipercayai datang daripada arah bertentangan. Kau bayangkan ni bas ekspres, ni truk tu bawah ni dah. Kau bayangkan pada waktu tu dia memang terdiam seribu bahasa. Dia kata, adakah kawan yang aku baru tadi gelak tawa dah tak bernyawa, ataupun apa nasib
diorang dekat bawah tu. Masa tu dia tak bergerak dekat situ, tapi dia dengar jeritan rintihan orang minta tolong apa semua. So pada waktu tu ada satu lagi command truck dekat belakang berhenti, and then mereka sama-sama pergi menuju ke arah command truck yang dekat bawah bas ekspres tadi. Selain bas ekspres tu, ada lagi kenderaan yang lain, termasuk 5 biji kereta orang awam, ada satu lori sayur, ada satu trailer dan juga satu lori tangki minyak. Kau bayangkan betapa besar and dahsyatnya kemalangan tersebut, dan kemalangan tersebut juga tak tahulah nak kaitkan ke apa kan, tapi benda tu terjadi di Highway Karak. Kalau kita tahu pasal Highway Karak ni, memang pelbagai kisah kemalangan yang berlaku dekat situ. Okey, kita sambung balik tentang kisah apa yang Cik Azhari ni nampak lah. So pada waktu tersebut dia hanya terdiam, terkaku, and dia cuba tolong apa yang boleh dia tolong pada waktu tu. And ketika dibawa keluar satu-satu dia punya anggota pada waktu tersebut, 11 daripada mereka sudah tidak bernyawa. Alright, so pada waktu tu memang keadaan sangat-sangat kelam kabut lah, sebab ada mangsa-mangsa daripada anggota FRU tu tersendiri sudah pun tersepit dekat bahagian yang memang mustahil untuk diselamatkan pada waktu tersebut. So pada waktu tu berita ini cepat sekali sampai ke pelapor mereka, di mana ketika itu diorang punya truck 4C yang sepatutnya pergi, sebab yang pergi sekarang kan truck 4B kan, sepatutnya 4C ni pergi, bila dia dengar, uish, risau lah kan, terperanjat lah. Kalau aku pun sepatutnya kita orang yang pergi, tapi disebabkan kesalahan jadual tu tadi, 4B ni dia orang tak mengelak, dia orang tak bising apa semua, dia orang terus bersiap kan, macam aku cakap tadi. So kau faham tak, kalau aku kat tempat truck 4C tu, aku akan rasa macam, uish, kalau kita orang yang pergi ni, mungkin kita orang yang kat bawah bas tu. Tapi bukan nak kata dia orang nak lega ke apa, tidak. Tapi memang dalam keadaan tu, masing-masing memang tengah risau tentang apa yang sedang terjadi kepada anggota-anggota yang berada dekat dalam truck 4B tersebut. Okey, pada waktu tersebut mereka hanya menunggu arahan daripada pihak atasan untuk menjalankan operasi yang seterusnya. And paling terkesan pada waktu tu adalah Sarjan Major Roslan Aris. Ketika itu dia merupakan seorang constable. Dialah antara yang paling bising pada waktu tu untuk pergi approach pihak atasan untuk mereka pergi ke tempat kejadian lah. Sebab yelah, kalau aku pun, kawan-kawan aku yang tadi aku duk gelak, aku duk ketawa sama-sama, tiba-tiba dengar benda berita macam ni kan, of course aku nak pergi ke sana. Tapi pada waktu tersebut diorang tak dibenarkan untuk meninggalkan truck 4C, and disebabkan diorang kan kena berkawal dekat KL kan. Tapi pada waktu tu menurut mereka hanya menghantar sedikit bantuan kepada anggota-anggota yang ada dekat sana lah. I mean, truck 4C tu bukan semua orang yang boleh pergi. Ada segelintir saja yang dibenarkan untuk pergi ke tempat kejadian tersebut. Dan paling menyedihkan pada waktu tersebut, mereka menerima satu demi satu butiran nama dan juga ataupun update report daripada tempat kejadian, di mana ketika itu mereka mengesahkan 11 telah pun terkorban pada waktu tersebut, 5 sedang cedera parah, 6 meninggal di tempat kejadian, dan salah seorang yang meninggal itu adalah seorang kawan yang sangat-sangat karib kepada Sarjan Major tadi. Lagilah member tu tak tentu arah, member rapat kot kan. Bila tadi kau sebelum gerak setengah jam lepas dah borak, dah gelak, tiba-tiba dapat pengabaran yang dia telah pun pergi buat selamanya. Hoish, kalau aku pun tak tahu lembik kaki baik pada waktu tu. So pada waktu tersebut, siasatan mendapati benda ni ataupun kemalangan ini berpunca daripada kemungkinan lah, dia orang kata adalah datangnya daripada masalah brake bas tadi. Bas tu, okey, kalau ikutkan dia orang punya detail kan, bas tu turun terowong. Okay, dia turun macam ni, and then kat depan dia ada 2 kereta, and then dia nak brake tak dapat. So dia pun pergi gedahnya 2 kereta yang ada dekat depan dia sebelum dia terus datang gedah FRU punya truck daripada depan tu lah. Kan dia orang daripada arah bertentangan kan. So korang boleh bayangkan sendiri kan, bas tu turun corong tu, lalu terowong, terlanggar 2 buah kereta, and sebelum dia hentak train FRU tu, and selepas dia dah hentak truck FRU tu, datang pula satu lori minyak yang hentam sekali lagi truck FRU tu di bahagian badan. So sekarang truck tu macam ni, kat sini lori minyak, dekat sini bas dia macam ni.
So itu antara gambaran yang diorang bagilah menurut info yang aku baca and aku dapat ni guys. Menurut laporan juga guys, nahas tersebut merupakan antara catatan sejarah yang terburuk semenjak kawasan lebuh raya Karak tu dibuka pada tahun 1978. So sebelum tu memang tak ada orang kata kemalangan yang sangat-sangat dahsyat macam ni yang melibatkan sampai 12 buah kenderaan yang terlibat dalam satu nahas yang sama. And menurut laporan juga pada waktu itu kesesakan berlaku pun agak dahsyat sebab kedua-dua arah terpaksa ditutup bagi mengalih kenderaan-kenderaan yang terlibat dalam kemalangan dan pihak-pihak di sana memerlukan masa hampir 6 jam untuk memindahkan kenderaan tersebut dan juga mengeluarkan mangsa-mangsa yang tersepit di bahagian kenderaan masing-masing. So pengabaran berita ni sampai ke Ketua Polis Negara pada waktu tu. Yang time tu tak silap aku Tan Sri Hanif Omar tak silap aku pada waktu tu. Memang dia berduka cita lah, senang cerita, sebab ialah anggota dia gugur bukan di medan perang tapi disebabkan kecuaian manusia sendiri. Alah, kalau kita nak cerita banyak pun, kalau dah tertulis nak jadi macam tu, apa kita nak buat kan? Tapi itulah, diorang kesal sebabkan tentang kesalahan jadual tersebut. Kalau salah jadual pun, kalau truk yang betul pergi pun, kalau dah kun fayakun, jadi maka jadilah. Sebab ajal maut, pertemuan ni memang kita tak tahu. Dia nak jadi, dia akan jadi. Alright. So sampai ke hari ini masih lagi, kalau menurut laporan ni aku baca sedikit, sehingga kini ada yang masih kata diorang bercerita tentang bagaimana anchornya laluan kemalangan tersebut lah. Disebabkan kalau menurut kat sini diorang kata ada yang memberitahu ternampak jelmaan anggota FRU dalam keadaan berdarah di kawasan tersebut, mengaitkan mereka yang terkorban menjalankan tugas dengan jemaah mereka yang sangat-sangat menyedihkan. So tak tahulah betul ke tidak cerita ni, sebab ada yang kata lalu kat situ kadang-kadang nampak ada orang ni sedang berkawal, ada yang nampak dia orang ni tak cukup anggota badan, tapi kita tak tahulah, wallahu a'lam lah kan, sebab benda ni kadang-kadang emosi tu kan. Kadang-kadang kita tahu pasal kisah ni and then gam-gam pula kau lalu kat situ, so keluar lah benda tu. Macam tu lah kan, kita tak tahu. Tapi apa yang aku nak cakap kat sini, kita just ucapkan takziah kepada seluruh keluarga yang orang kata apa, terlibat dalam kemalangan besar ni. Memang sangat-sangat tragis sebenarnya. And pada tahun 1990 tersebut jugalah dah hadirnya lagu Pusara di Lebuh Raya ni bagi memperingati tentang kemalangan yang melibatkan dan mengorbankan anggota polis serta FRU pada waktu tu lah. So macam aku cakap tadi, lagu ni terbitnya pada tahun 1990. Album ni dihasilkan pada tahun 1989. Pada 1989 ni diorang dah siap rekod dah. Diorang dah siap dan nak release lah. And sebabkan pada 1990 tu kan Rahmat nak keluar kan. And pada waktu tu diorang hold, tak silap aku, 1989 ni album ni, sebabkan diorang nak masukkan lagu Pusara di Lebuh Raya ni. Ketika itu tak silap aku dicipta oleh Bob. Tak silap aku lah, aku tak clear sangat. Tapi itu adalah salah satu kronologi di mana terhasilnya lagu Pusara di Lebuh Raya untuk album Eka Mantra pada waktu tersebut. Dan juga merupakan lagu terakhir yang dinyanyikan oleh Rahmat di dalam kumpulan Eka Mantra tersebut. So lepas dia dah habis recording lagu ni, dia undurkan diri pada tahun 1990. Pada tahun yang sama album Satu Tekanan Irama ni dikeluarkan. Maka yalah, terhasil lah lagu tu. Dan sampai hari ni lagu ni masih lagi diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ada yang mengaitkan cerita-cerita mistik tentang lagu-lagu ni, tapi itu mungkin nanti insyaAllah aku akan share. Tapi untuk masa sekarang aku rasa sampai sini je kot, tentang bagaimana kisahnya ataupun bagaimana terbentuknya lagu ini dan datangnya daripada mana inspirasi lagu Pusara di Lebuh Raya. Tapi pada aku lagu tu macam komersial lah sekarang kan. Dia macam mana orang kata, dia general lah. Tapi kalau kita nak kaitkan lirik, kita nak dalami lirik, dia memang tentang satu cerita yang tentang kematian lah. Tentang kematian, kita berduka cita terhadap pemergian seseorang. Okay, so kalau korang ada lagi kisah-kisah lagu yang korang nak aku cover, korang boleh drop dekat komen. So untuk hari ni kita habiskan video tu dekat sini. So macam aku cakap tadi, perginya seseorang itu bukan kehendaknya, tapi dah tertulis daripadanya. Kita hanya perlu yakin dengan aturan hidup supaya kita tak banyak tanya tentang apa yang ditentukan untuk kita di hari dan juga waktu yang
sampai untuk kita ke sana. Macam tu. Terus lengkapkan ayat. Alright, so sampai situ saja video untuk kali ni. I see you and I see you. Jaga diri semua. Bulan-bulan puasa ni, dengan kita dengar sekarang banyak kes kan. Dekat KL tu ada yang semalam ada pemandu pula. Inilah rider Grab kena 4 pokok kan. Meninggal kat tempat kejadian. Kita doakan juga Al-Fatihah untuk beliau. And yalah, korang lah jaga diri. Sekarang cuaca pun tak menentu. SOP mungkin gaya ni kita kat rumah lagi, tak tahulah. So I see you and I see you. Ciao lu. Assalamualaikum. Betapa aku lemah di sini melihat cinta ini pergi. Di sini bermula bicara terberdaya dan bicara